Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment. Nama aku Hafiz dan kepada siapa yang masih belum subscribe, aku harap korang boleh tekan butang subscribe. Kepada siapa yang dah subscribe, thank you so much guys for subscribing. So guys, sebelum kita mula, aku just nak remind pada korang yang kita dah available di Spotify, Apple Podcast dan also di Google Podcast. Korang boleh cari The Segment Podcast. Malam ni guys, malam collaboration, tapi sebelum tu jom kita layan the intro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. Okay guys, welcome back. Macam aku cakapkan tadi, malam ni malam collaboration dan hari ni bagi aku personally ini adalah satu collaboration yang sangat special bagi aku sebabkan brother ni aku memang minat dia daripada zaman aku sekolah menengah lagi. Dia adalah pemenang nombor 3 untuk Gegar Vaganza musim ketiga kalau tak silap aku. And dia berada dalam talian sekarang. Kalau korang pandai, korang teka siapa, okey? Jom kita cakap dengan dia. Hello bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Hafiz? Alhamdulillah bang. Baik, Alhamdulillah. Abang macam mana? Okey ke? Okey, Alhamdulillah. So bang, Alhamdulillah, seadanya. So bang, macam mana bang perkembangan terbaru abang buat masa sekarang? Perkembangan terbaru, Alhamdulillah dah boleh start balik ke set untuk penggambaran, syuting. Okay. So insyaAllah dalam seminggu 2 lagi, ini baru saja dapat satu lagi job. Alhamdulillah dapat lagi satu skrip. Untuk 32 episod and then dengan single terbaru baru release itu hari, Sepenuh Hati, boleh tengok dekat YouTube guys, Sepenuh Hati by Zarul. Right. And then I also set up a new podcast channel juga, boleh check dekat Spotify dah ada, Zarul Umbrella semua. Coming iTunes dengan siapa lagi, Google Podcast, Google Podcast, yep. Yes, Google Podcast dah approve, tapi insyaAllah dalam seminggu 2 lagi baru keluar lah. Cantik. So far itu dia lah perkembangan terbaru saya. Basically Abang Zarul pun dah join the podcast punya, orang kata community. Okay, korang boleh cari Zarul Umbrella punya podcast dekat Spotify, Apple Podcast dan di Google Podcast. Okay, so basically Abang Zarul cakap Google Podcast tu masih dalam approval. So probably by next week mungkin dah available bang Yes, insyaAllah. Okay bang, macam kalau abang selalu tengok dekat saya punya channel, selalu kalau macam kita buat collaboration ataupun buat apa malam kisah seram subscriber, usually kita ni akan call dan also caller tu ataupun abang sendiri akan share tentang pengalaman seram yang abang ada buat selama ni lah, selama abang bekerja ataupun bila-bila. Kalau abang ada kisah seram yang mungkin abang nak share dengan kita malam ni? Adalah a few pengalaman sendiri dengan pengalaman kawan lah, bolehlah share. Alright. Okay, lebih kurang dalam berapa cerita bang malam ni abang nak share? 2 ke 3, tengok macam mana. Okay, Cun. Okay bang, tanpa buang masa, jom kita dengarkan cerita kisah seram abang yang pertama. Okay, terima kasih terlebih dahulu pada Hafiz. Saya sangat-sangat honoured lah to be in your channel. I nampak you punya channel is semakin berkembang pesat. Alhamdulillah. I know this before your channel Triple Z kan, Triple Z or whatever. Yep. Pernah juga saya muncul di channel yang satu lagi tu, dan you come up with this segment cerita-cerita seram. Okay, tahniah for you. Thank you bang. Okay. Pening juga bang kepala nak buat channel ni sebenarnya. Ceritanya bermula pada masa saya berada di dalam orang kata syarikat penerbangan Malaysia Airlines. Lepas tu saya seorang pramugara lah, dan bertugas di domestik
di flight route domestik pergi ke Labuan pada masa tu. Dan hotel dekat Labuan ni sebenarnya memang terkenal dengan dia punya cerita-cerita yang seram lah. Okay. Cerita-cerita yang kena kacau, cabin crew kena kacau. Sebabnya hotel dulu dikatakan bekas sebuah hospital lah. Okay. Basically bilik hotel ni besar tau. Memang besar. Not a standard room for a hotel punya kind of ukuran lah. And then saya masuk bilik tu, dalam keadaan yang biasa. Saya tahu dia punya cerita-cerita tu, so saya macam tak ada apa kot kan. Ini semua, saya jenis yang saya percaya benda tu ada. Sebab saya sebelum kejadian ini pun ada lagi satu cerita, nanti saya cerita. So saya macam bacalah apa Fatihah dulu ke, salawat ke, ayat kursi, yang mana yang simple-simple. And then letak barang apa semua tu. Masa ni dah malam tau, dah malam. Letak barang apa semua, dah mandi apa semua tu. Saya rasa macam sesuatu ke rasa macam bila saya keluar bilik air mandi tu, macam bila saya tengok balik ke dalam bilik tu, saya rasa macam seriau. Rasa macam dia macam nak beremang pun ada kan. Rasa macam tak ada apa kot, baca lagi. So lepas tu saya dah settle makan apa semua. Wife call. So wife call, dia pakai video lah, WhatsApp video call kan. So cerita saya dengan berlatar belakangkan bilik saya yang besar tu. And then saya bercerita. Tiba-tiba wife dengan terkejut, apa tu? Cakap apa-apa. Saya dah rasa meremang ni kan. Ada apa? You dengan siapa tu? Dia cakap macam tu. Sudah. I dengan siapa? I seorang lah. So aku dah bercampur tau. Wife aku tengok aku dengan perempuan lain ke, tengok benda lain ni yang cakap kan. Tapi dia macam tak apalah, I call you besok. Dia tu tiba-tiba dia putus macam tu je. Aku wonder, takkan aku seorang kot dalam ni kan. Tapi dalam masa yang sama, aku duk rasa macam tak boleh jadi ni. Rasa macam lain macam ni kan. Tiba-tiba rasa macam tak sedap. Aku pun baca lagi. Tidur. So tidur dalam 2-3 kali tu terjaga jugalah. Buka mata, aku okey lagi. Aku cakap kan, tak ada apa-apa yang, sebab selalu aku terjaga nak buang air kecil. So selalu kerap jugalah 3 kali keluar tu. Yang kali kedua keluar buang air kecil tu, dia rasa balik yang seriau tu. Tapi waktu macam sejuk. Lepas tu rasa macam sejuk pula. Tapi tutup aircon. Dia rasa macam tu je lah. Tak, malam tu rasa macam resah, gelisah. And then sampailah ke pagi, bangun apa semua. Then pendekkan cerita, wife telefon. Busy lagi sekali. Aku tak nak ungkit lah pasal hal semalam tu kan. Aku pun rasa macam dia marah aku ke apa kan. Tak apalah. So tak nak ungkit. Hello macam you buat apa ya? Dia buat breakfast apa semua. You tahu tak semalam, dia beritahu aku. Tahu tak semalam I nampak satu lembaga hitam lalu kat belakang you. Aduh, aku cakap, uish. Memang perasaan rasa seriau-seriau tu, memang aku rasa memang dia ada kat dalam tu lah. Benda tu ada kat dalam tu. So tak tahu macam mana wife boleh melintas tengok. Dia macam satu benda bayangan yang lalu, macam orang bayang yang lalu. Yes. Tapi tak ada pula kat kawasan tu, sebab kawasan yang bilik aku tingkat atas, tak ada mungkin orang lalu kat bawah tu. Betul. Tak ada mungkin kan. So itu je dia bagi tahu aku. So macam aku pun nak check out dah, cakap oi, nasib baik kan. Cumanya itu sajalah yang kena dekat aku. Cuma kalau wife aku cakap malam tu memang
ada lembaga hitam, memang confirm aku tak boleh tidur, confirm aku share bilik dengan dengan member kan. Yang nak jadikan cerita yang kerjaan dekat hotel tu Labuan juga tu, yang sama juga. Hotel tu terkenal dengan dia punya cerita-cerita, dan satu cerita tu ni diceritakan, disampaikan sendiri oleh seorang steward ni. Dia kata kisahnya ada orang kata steward ni juga, steward ke tetamu hotel lain dah tak pasti, dia berkenaan dengan laundry. Biasa kita sampai kan, kita letak baju, like free laundry, bagilah letak baju uniform ke apa kan. So dia masuk dalam bag, tulis detail semua, and then dia sangkutkan dekat luar pintu. Setiap hotel confirm ada CCTV dekat dia punya hallway dia kan, tempat jalan masuk bilik tu kan. So lepas tu besoknya tu it's supposed to be dia punya laundry tu ready lah. And then dia call tak, orang kata laundry cik dalam bilik dia hantar pukul berapa cik? Dia tahulah, bagi tahu pukul berapa, tapi tak ada lah dalam kita orang punya ni, tak ada diterima pun cik punya laundry ni. So dia tak puas hati, so mana ayah punya laundry? Hotel pun tak ada cakap. Dia dah marah-marah, sampailah ke manager apa semua. And then tiba satu part tu kata, okay, kita check CCTV, nak bukti kan yang dia dah letak dekat luar laundry dia tu, laundry bag dia tu. So and then check dengan timing yang dibagi tu, dia nampak kelibat tangan yang Mamat yang letak dekat pintu tu nampak. Okay, and then dia fast forward dalam 5 minit ke 10 minit kan, ada satu tangan keluar dengan yang apa, dengan kain putih, nampak lengan kain putih, tu nampak tangan tu ambil laundry bag tu masuk balik. So masing-masing tengok sesama masing-masing, siapa tu ni. So steward tu macam, bukan saya lah, bukan saya ambil ni. So hotel pun cakap, cuba encik check balik dekat mana-mana cik letak laundry bag tu kat mana-mana. So dia buka balik wardrobe dia, tak ada. Buka tempat semua, kali ada dekat dalam drawer, dekat laci bawah TV, memang ada kat situ. Itu antara cerita yang cerita pada saya, yang kisah dekat hotel dekat Sabah tu. Menyeramkan juga. Saya ada satu soalan. Masa abang tengah buat video call dengan you punya wife and masa your wife nampak benda kelibat tu lalu, and then dia pun hang up telefon, dan besok pagi tu dia call balik kan. Dia call balik dan dia ceritakan dekat you apa benda yang dia nampak. Dia ada tak cakap rupa bentuk yang dia nampak tu sebenarnya? Dia macam kelibat lembaga hitam. Dia seolah bayang yang melintas. Seriau macam ni. Itu my wife cerita, dia kata dia sendiri pun seram. Dia tu dia sendiri yang seram tu. Dia terus dia tutup telefon, dia cut off macam tu je perbualan kita orang. So sebab dia sendiri takut, and then niat dia sendiri pun tak nak menakutkan saya. Itulah yang tinggallah aku terpinga-pinga. Nasib baik aku terpinga-pinga lah. Jadi macam, tapi dalam malam macam saya cakap tu pun, memang 2-3 kali bangun nak buat air kecil, terasa juga, terasa seriau, seram, sejuk tu ada, tapi dia tak kacau. Itu je lah, dia tak kacau. Itu kira nasib baik lah kan, bila dah terbangun nak terkencing apa lah semua tu kan. Kot-kot kalau dia menunggu kat tepi toilet ke, jangan buat hal lah. Itulah seram dia. Tapi itu kejadian memang pada tahun bila bang? Masa tu, sebab masa tu abang steward, so basically I think tahun 90-an ada ke tahun 2000? Most probably 2000, between 2013 2015 macam tu. Ini zaman-zaman cabin crew yang domestik dah kena buat kru-kru yang international dah kena buat domestik balik. That's why I an international crew, tapi kena buat domestik juga. Tu zaman-zaman antara tu lah 2014 ke 2016 lah. Nanti lah dia lah. Baru lagi kan? Tapi kira nasib baik lah bang, you tak nampak apa-apa kan?
kat situ just the feeling kata kan, rasa Yes, sejuk, rasa yes. seriau itu je lah kan. Itu kira Yes, rasa nasib baik seriau. dah tak nampak depan muka kan. Ui, sedap. Betul. Okey bang, so jom bang kita dengarkan cerita abang yang kedua. Okey, yang kedua ni kisahnya berlaku di sebuah hotel dekat Penang. So Penang ni pun dia lebih kurang sama dekat yang Sabah tu, which is bekas sebuah hospital. Oh, okay. Then kita orang malam tu sampai, lepas makan lepak-lepak dengan all my crews, and then seorang pilot lepak cakap-cakap, lepak-lepak, borak-borak, chit-chatting, minum kopi apa semua dalam bilik, which is a bilik kepada pilot ni, bilik junior suite besar. So lepak-lepak, cerita pasal cerita-cerita seram. Itu dia. So I tak ingat lah apa cerita yang diorang seram, cerita seram yang diorang cerita kat hotel tu, which is memang banyak cerita-cerita yang seram. So aku ni jadi macam dengar tak dengar sebab dah penat sebenarnya kan. Dah penat. And then tiba-tiba kita orang terlelap. Masing-masing terlelap dekat situ dengan 3-4 orang kot kita orang. Lepas tu ini kejadian dia tengah-tengah malam. Rasa ini kena tindih lah. Rasa berat. Aku rasa macam ditindih kau-kaunya. And then bangun pagi besoknya tu, semua cerita benda yang sama. Semua kena tindih kat situ malam tu. Itu je lah. Yang the rest, so orang kata itulah, jangan kita nak, orang kata memanggil, dia bercerita memanggil lah kan. Yeah. So semua kena cerita benda yang sama, which is pada aku itu my first experience rasanya kena tindih. Sebab aku macam tak tahu, macam mimpi tu rasa macam berat, rasa macam masa tidur tu rasa macam berat, ada benda yang duduk tekan-tekan dada kita. Itu yang first time bangun. Mulanya aku bangun tu diam-diam je, macam kita, sebab aku tak ada experience tu. So this budak seorang steward ni cakap, kau semalam aku rasa mimpi kena hempap lah. Kena hempap hempap macam mana? Tak hempap lah, macam berat dekat dada, kena hempap masa kita tidur. Sama aku kena ke kata. Lepas tu seorang lagi tu pun, pilot tu pun, aku pun kena cakap macam tu. Masing-masing kena. Itulah antara kejadian yang first time saya kena hempap lah. Itulah yang saya rasa kejadian yang selama saya 16 tahun dekat dalam bidang penerbangan as a steward, itulah yang saya lalui. Okey, saya teringatlah satu cerita dekat satu hotel dekat JB juga. Okey, ini cerita yang seterusnya Okey, jom kita dengarkan cerita yang ketiga. Let's go. Okey, cerita ni hotel tu memang terkenal. Dia dekat ada satu kawasan golf course. And then ramai orang, ada 2-3 kejadian yang orang dipanah peti. Dekat situ mati kena panah peti lah. And then ceritanya, this is not my experience on the cerita dia. Salah satu malam tu, bilik stewardess ke steward, I tak ingat. Bila dia tengah tidur malam tu, dia dengar ada cakaran dekat dia punya sliding door tu. Cakaran kuku. Kerap cakaran kuku tu. Memang benda tu banyak kali pada masa dia tengah tidur tu lah. Mula tu dia kata slow je bunyi dia, kerap sekali je. Okey lagi lah. Lepas tu bila tengah malam tu, makin kuat bunyi dia. Dan stewardess ni rasa macam dia macam-macam lah dia baca.
macam-macam dia baca. Dan sampailah ke pagi besoknya tu, benda tu hilang macam tu saja. So dikatakan yang mencakarnya tu, orang kata tukang kebun yang meninggal dekat kawasan situlah. So tukang kebun. I see. So dia selalu duduk main, orang kata sagat tu, nak sagat apa, yang pokok bunga tu kan. Tahu. Itu yang cakar dekat tu, itu yang dia orang kata selalu juga dia orang cakap hotel tu memang ada. Dan diakui jugalah yang staff hotel tu pun memang akui dalam hotel tu memang ada benda tu. Ini saya tak cerita lagi dekat saya punya channel. Ada satu cerita tu ada dekat hotel yang sama juga, ada cerita dalam punya channel, mungkin korang boleh tengok lah. Tapi yang ni yang cakaran ni memang this is baru teringat tadi ni, rasa pagi ni cerita yang cakaran tu. Tak apa macam mana tukang kebun tu lah. Itu je lah. Dia kalau benda-benda yang mencakar ni kan, dia risau tau. Dia risau sebab apa? Sebab dia ada banyak kemungkinan. Mungkin kucing nak masuk rumah ataupun nak masuk bilik ke apa, contoh lah Maybe. dia cakar-cakar kan. Maybe. Saya tak tahulah itu. Tapi masa bunyi cakaran tu, hotel stewardess ataupun hotel steward tu dekat tingkat berapa bang? Dia ground. Dekat ground lah. Dekat yang dalam on my channel ada cerita dekat ground tu juga, bilik dekat ground tu juga ada seorang stewardess ni jumpa gumpulan rambut Pontianak. Allah, apa benda bang malam-malam ni? Cerita pasal Pontianak pula dah malam ni. Itulah, tapi yang mana tu tak nak cerita lah yang tu aku dah cerita kat dalam my channel actually. Guys, kalau kepada siapa yang nak dengar cerita Abang Zarul tentang yang kumpulan rambut Pontianak tu, korang boleh gerak pergi channel dia. Korang boleh pergi tengok kat sana. Tapi bang, okay, Abang dah share 3 cerita. Tapi okay, sekarang ni semua cerita yang Abang share is on the domestic punya flight lah. Maknanya hotel kat JB Penang dan also di Labuan kan. Tapi masa dulu Abang buat international flight, maybe pergi Jepun, maybe pergi Australia, kita tak tahu kan. So dekat international punya flight ataupun punya night stop dekat international punya hotel, ada tak gangguan-gangguan yang macam ni? So far pada saya tak pernah kena gangguan apa-apalah. So far itu je lah. Yang kebanyakan yang kena kacau cabin crew yang selalu kena kacau dengan makhluk halus ni selalu berada dekat Taipei. Dekat Taipei. Sebuah hotel dekat Taipei tu. Sebabnya hotel tu dikatakan oleh staff hotel tu sendiri, mengatakan hotel tu ialah it's a portal, tempat keluar masuk the hell police. Polis neraka. Dia orang kepercayaan Cina punya kepercayaan. Dia macam portal keluar masuk. Orang kata dia punya malaikat dia yang mencari, dia keluar untuk mencari roh-roh yang berkeliaran, yang sesat, yang jahat. So hotel tu lah portal. So itu adalah kepercayaan untuk orang-orang Taipei lah basically. Yes. Dia adalah satu portal, pintu keluar masuk untuk makhluk-makhluk ni untuk keluar dan masuk untuk cari roh-roh yang masih berterbangan ataupun yang masih berada di persekitaran Taipei tu lah. Yes. Dia yang keluar ambil diorang is a hell police. Dia kata hell police, polis neraka lah, lebih kurang macam tu. Polis neraka. Hell police yang macam ambil semua all the roh-roh jahat ni buat masuk neraka. Something like that lah. So banyak cerita-cerita yang especially dengar orang berkuda, degung. Itulah hell police sudah tengah berkuda. Then ramai yang cerita, even Amy Masura sendiri pernah cerita dekat my channel yang dia pun kena kacau dekat Taipei tu juga. Rata-rata memang bila sampai dekat hotel Taipei tu memang akan share bilik lah. So far aku tak ada mengalami keadaan itu semasa berada di hotel Taipei tu lah. So far tak ada. Tapi memang Alhamdulillah. So sebab kita memang tak tahulah, mungkin kuat semangat ke.
Kan mungkin kuat semangat. Mungkin dia tengok Abang Zahrin ni macam, alamak ni tak boleh kacau ni. Ni orang famous Malaysia ni tak boleh kacau, kata. Kan. Tapi itulah, bila terkena dekat Labuan tu, just macam semacam nasib baik lah dia berada dalam tu je, tapi dia tak kacau lah. Lepas tu dia tindih itu je lah. Jadi so far sepanjang kehidupan abang tak pernah jumpa like face to face ataupun jumpa makhluk yang berbentuk berbulu ke kuntilanak ke pocong. Memang so far tak pernah lah. Tak pernah. Tak apa bang, kalau tak pernah tak apa bang, kita jangan minta kata. Jangan minta. Minta tu macam kan. Macam saya ni pula macam mungkin macam abang jugalah. Kita tak pernah nak jumpa sangat, tapi kita banyak pada rasa seriau, rasa seram, bulu roma menegak dan sebagainya kan. Dan orang pun cakap juga, Piz, kau ni betul ke Piz kan buat cerita channel kisah seram ni kan? Sebab bila kau selalu menceritakan tentang dorang ni, dorang akan duduk, dorang akan dengar dan dorang akan suka apa semua kan. Jadi aku pun macam tak tahulah bang nak cakap macam mana kan. Sebab saya memang suka bercerita sebenarnya. Lagi-lagi macam kisah seram, memang seronok bercerita kisah seram ni sebenarnya kan. Tapi at some certain point kadang-kadang sebab macam sekarang kira dengan Abang Zarul ni kira antara call yang paling awal lah yang saya buat dalam pukul 9.30 malam, pukul 10. Kebanyakannya call-call yang saya buat semua pukul 11 malam ke atas. Okay Fiz, aku terdetik nak share satu benda ni. Bila kau buat YouTube channel seram ni, aku ada satu, kalau kau tengok dekat satu one of the my episode cerita pasal episod seram, episod nombor 1 part 2 ke part 3 tak ingat. Selama aku syuting dekat dalam bilik studio aku ni, tak ada satu benda pun yang orang kata yang jatuh masa aku bercerita. Tak tahulah, ini wallahu a'lam kejadian itu. Aku rasa aku tahu kot episod yang mana ni, yang tiba-tiba kan? Masa tu abang tengah bercakap dan tiba-tiba ada benda jatuh yang jatuh tu ialah aku punya softbox punya bag, which is softbox punya bag berat kot. Which is dia punya tu aku tak pernah nak kacau apa ke, aku tak pernah adjust. Biasa kalau kita adjust, salah adjust, jatuhlah dia kan. Itulah dia macam pelik jugalah. Actually lepas benda tu jatuh, aku cut off, aku stop sekejap sebenarnya. Aku macam kan. Okay, kita sambung balik. Ya, mesti seram. Sebab kan softbox punya bag itu pun nak kata kecil tak kecil, besar. And then dia pun orang kata ada weight, benda tu berat. And mestilah kita kena letak kat tempat yang stable. Betul tak? Pas tak pasang. Then itulah, tak tahu tiba-tiba dia golek gedegung. Itulah kita punya cabaran bang sebenarnya kalau kita buat konten-konten seram ni. Kan, selama aku buat konten video dalam bilik ni, iyalah kita pun selalu pindah-pindah barang apa semua, tak ada pun benda jatuh. Bukan, tak tahulah aku kebetulan ke pasal tu ke pasal aku bercerita. Kalau tengok balik video tu, cerita pasal makhluk halus lah, cerita pasal dia lah. Itu berdebu jatuh. Dia antara dia saja nak kacau ataupun dia marah lah kot. Mungkin awak cerita salah pasal dia kot, itu yang dia kacau. Yelah, ada aku tengok kau letak ayat Quran dulu kan sebelum kita mulakan video, which is a good practice lah as a seram punya content creator kan. Itulah sebab saya punya video pun kalau every intro memang saya letak punya ayat surah suci kan saya letak. I notice that. Even dekat dalam bilik pun adalah frame-frame ke apa, Allah, Nabi Muhammad dan sebagainya. Kita ikhtiar je lah kan, kita tawakal lillahi ta'ala, tengok macam mana kan. Tapi itulah macam orang cakap lah, bila kau start cerita-cerita seram ni, dia akan datang, dia akan dengar kan. Jadi kalau dia suka dengan kau punya cerita ni, dia akan duduk lah, dia akan dengar dan sebagainya. Itu kadang-kadang seram juga. Sebab saya seram bukan apa bang, bilik saya ni bilik kat bawah, and then bilik ni kira dekat bahagian belakang lah, bahagian belakang rumah. Kira belakang rumah saya ni ada satu, kira macam bilik saya ni ada satu tingkap besar yang dah ditutup dengan laci. Tapi belakang tingkap tu ada satu pokok besar. Okey bang, terima kasih sangat-sangat bang sebab sanggup, orang kata sudi untuk share cerita-cerita seram daripada abang, daripada Hotel Labuan, Hotel Kat Penang dan also di JP. Okey bang, sebelum kita mengakhiri kita punya podcast untuk malam ni bang, abang ada apa-apa ucapan tak untuk
peminat-peminat setia abang ni daripada dulu sampai sekarang yang tengah menonton kita punya podcast malam ni. Silakan abang. Okey, terima kasih kepada yang menonton dan kepada peminat-peminat saya. Kalau ada yang tengok ni yang mengenali diri saya ni, boleh ke channel YouTube saya Zarul Umbrella, and then kisah yang saya tengahkan dalam YouTube saya lah mengenai penerbangan, segala macam kisah anak kapal, kabin anak kapal, pilot, juru terbang, ground staff, semua ada kat dalam tu. Kita pun mungkin insya-Allah tak lama lagi saya akan saya dah buka lah satu channel baru sebenarnya, Zarul Hussein Studio. So that one more to video podcast, which is luar daripada bidang penerbangan, yang mana saya mungkin akan podcast dengan insan-insan seni tanah air ni, artis-artis ataupun penulis lirik, pencipta lagu, artis-artis lama, itu insya-Allah. Dan juga saya akan cerita pasal gadget sikit, kamera sikit, lighting sikit lah dalam coming. Dah tunggu buat satu video dulu, tak sempat nak buat lagi. Kalau nak pergi subscribe pun dah boleh dah ada dah Zarul Hussein Studio. Zarul Umbrella Studio. Jangan lupa guys, okey, korang kena Zarul Hussein Studio. Zarul Hussein Studios. Yes. Dah boleh okay, subscribe dia dulu. ada konten-konten. Belum ada konten lagi. Okey, Belum korang boleh ada parking lagi. dulu siap-siap, okey. Parking siap-siap kat sana, dan insya-Allah lah mungkin kita boleh tengok dia punya konten-konten video podcast seronok bang borak dengan artis lama, borak dengan penulis lirik, penulis lagu, mesti seronok. Itu something different lah orang kata. Itulah kelebihan daripada abang Zarul Umbrella ni, sebabkan dia adalah anak seni dan dia mempunyai orang kata connection dan also hubungan rapat dengan kebanyakannya anak seni dekat Malaysia. Itulah kelebihan daripada Zarul Umbrella. Okey bang. Yes. Sebelum kita mengakhiri kita punya podcast untuk malam ni bang, saya ada satu permintaan nak buat untuk Zarul Umbrella lah sebenarnya. Dan saya rasa permintaan saya ni pun ramai orang pun rindu nak dengar suara abang sebenarnya. Kan? Kod-kod lah kalau abang boleh belanja bahagian chorus ke, bahagian bridge ke, lagu yang lagu famous abang dulu tu, sampai sekarang lagu tu orang kata kalau pergi karaoke ke pergi mana, memang lagu tu saya pilih. Okey lah. Saya belanja satu kasih belanja satu. Bagi 2-3 baris lah. 2-3 baris. Nak bagi 10 baris pun tak apa bang, kita dengar. So jom guys, kita dengar daripada abang Zarul Umbrella. Dia nak belanja kita lagu famous dia yang semua orang suka. Budak-budak muda sekarang mungkin korang tak kenal, tapi budak-budak yang zaman-zaman kita ni, kita membesar dengan lagu ni guys. Okey bang, jom, let's go. Waktu bersamamu banyak benar kenangan yang kita ciptakan bersama, dan satu darinya ungkapan syahdu bahawa aku takkan kehilanganmu. Susah payah. Anda sambung sendiri. Terima kasih. Susah payah kita semai benih. Cukup. Sampai situ je guys. Aku confirm yang akan sambung punya. Kalau korang nak sambung lagu tu, korang sambung dekat bahagian ruangan chat, ruangan komen, korang boleh sambung. Okey bang, terima kasih sangat-sangat bang, sebab sudi meluangkan masa lebih kurang dalam 40 minit kita berpodcast untuk malam ni. Okey guys, kepada siapa yang ada kisah seram untuk share dengan The Segment, korang boleh hantar email kepada kami di hellosegment@gmail.com, ataupun korang boleh hantar DM di Instagram @hellosegment. Dan juga korang boleh join the Discord channel. Okay, Discord channel aku akan kumpul semua subscriber dan kita akan chat dekat situ. Aku akan bagi link dekat Abang Zarul. Mungkin Abang Zarul akan join dan kita akan have fun dekat situ. Okay, jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment. Dan kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum.